Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Waalaikumsalam Rasulillah warahmatullahi wabarakatuh. wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan sedang penonton Wakaf Ilmi yang dirahmati Allah. Sekali lagi malam ini kita bersama dengan Wakaf Ilmi dan malam ini adalah malam yang ke-36. Kita sudah berada di siri yang ke-36 dalam siri Wakaf Ilmi. Bermakna 36 kali kita telah bersiaran. Kita bersiaran 2 kali seminggu, iaitu pada malam Ahad, hari Ahad malam Isnin dan hari Rabu malam Khamis. Dan malam ini malam Khamis 27 hari bulan Oktober 2021. Jadi harap semua para penonton yang bersama kita pada malam ini sihat-sihat hendaknya dan diberi kemudahan dan diberi keselesaan serta diberi kesihatan kepada kita semua. Jadi malam ini kita bersama dengan seperti biasa ada tamu-tamu yang akan singgah di Wakaf Ilmi ini, dan malam ini dijangkakan ada 4 orang tamu ataupun 5 tamu, tapi mungkin ada masalah talian, tak dapat lagi masuk, dan kita jemput tetamu khas malam ini ialah Ustaz Zamri Zainal Abidin bersama dengan Ustaz Baihaqi Hatikullah dan juga Ustaz Sir Fikri. Sir Fikri ada bersama kita dah pada malam ini. Apa khabar Sir Fikri? Alhamdulillah Ustaz. Alhamdulillah. Okey, Sir Fikri ada bersama dengan kita malam ni, dan kita juga ada tamu, dia macam saya juga, tetamu tetap, penduduk tetap di Wakaf Ilmi ini, iaitu Ustaz Yusri. Apa khabar Ustaz? Ya. Sound tak ada Ustaz? Tak ada sound? Sound off? Okey, Ya. ada dah. Okey, bagus ada sound. Okey. Jadi sihat Ustaz Alhamdulillah sehat. Sehat. Alhamdulillah. Terima Okey, kasih. kita Barakallah. alhamdulillah. Jadi Ustaz Yusri dengan saya sentiasa berada di belakang, tapi sebenarnya jadi sekarang ni kita Ustaz Amir sudah masuk. Ustaz Amir, apa khabar Ustaz Amir? Alhamdulillah, apa khabar semua? Alhamdulillah. Jadi kita sekarang ni dah ada 1, 2, 3, 4. Kita ada 3, saya dah ada 3 tamu malam ni. Ustaz Sir Fikri, Ustaz Yusri dan juga Ustaz Amir. Dan untuk maklumat, Ustaz Amir juga adalah penduduk tetap Wakaf Ilmi kita ni. Wakaf ni pindah ke mana, dia pergi juga, akan turut pergi bersama dengan Wakaf Ilmi. Jadi alhamdulillah. Alhamdulillah, walaupun sebelum ni kita berada di belakang tabir Ustaz. Ustaz Fikri, Ustaz Yusri, Ustaz Amir duduk di belakang tabir. Tapi semenjak 2 menjak ni, beberapa siri kebelakangan ini kita pakat duduk atas wakaf belakang. Kita duduk di stage belakang. Sebab kita nak bincangkan secara santai-santai. Kebetulan kita masih lagi berada dalam bulan Rabiul Awal. Jadi tajuk kita pun masih lagi berkisar di sekitar Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dan tajuk kita malam ni ialah cinta Rasul. Jadi cinta Rasul ni orang-orang lain pun dia buat tajuk ni juga, cinta Rasul lah. Mungkin ada perbezaan lah di antara cinta Rasul yang diceritakan di dalam ceramah-ceramah lain, dalam majlis-majlis lain, mungkin tidak sama dengan apa yang kita nak ceritakan malam ini, walaupun tajuknya adalah tajuk yang sama. Jadi malam ni sambil kita menunggu lagi 2 tetamu kita, iaitu Ustaz Baihaqi dan juga Ustaz Zamri Zainal Abidin,
yang akan bersama dengan kita. Mungkin dia ada hal sikit lagi ke, ataupun talian dia belum lagi boleh join. Sambil-sambil tu malam ni sebab lama tak jumpa dengan Sir Fikri, dia pun lama tak mari ke Wakaf Ilmi ni. Jadi kita nak mulakan perbualan kita pada malam ni. Ustaz Amir, Ustaz Yusri, kita nak buka panggung wakaf kita malam ni ialah dengan kita nak nak minta pandangan sikit daripada Sir Fikri kita mengenai banyak dah orang bincang, tapi kita nak bincang lagi. Mungkin ada satu dua yang kita boleh highlightkan malam ni tentang kelebihan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu dah bahawa Nabi Muhammad ni ialah insan biasa seperti dengan kita. Dari segi fizikal, dari segi kejadiannya serupa je dengan kita. Diciptakan daripada tanah, melalui ada mak, ada ayah, ada datuk, ada nenek, ada keturunan. Kemudian ada bawah pula, ada anak, ada cucu, ada cicit, ada ciak. Sehinggalah sampai keturunan Nabi tu sampai learning pun masih ada lagi. Jadi sama serupa dengan sistem manusia biasa. Cuma Nabi ni dia ada kelebihan-kelebihan kerana Allah nak lantik dia menjadi Nabi, nak jadi Rasul. Maka Allah tentu sekali Allah memberikan beberapa kelebihan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam kesempatan 5 minit 10 minit ni kita nak buka panggung dengan cerita mengenai kelebihan Nabi. Jadi minta Sir Fikri boleh ulas sikit. Silakan. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Sata selaku tuan rumah Wakaf Ilmi. Tuan rumah belakang dah Ustaz Amir, Ustaz Yusri. Penduduk dia kira penduduk tetap. Penduduk tetap. Alhamdulillah. Jadi kita sehingga sekali-sekala di Wakaf ni kita mudah-mudahan kita boleh berkongsi santai walaupun santai tapi insya-Allah lah sampailah insya-Allah. Jadi sebelum pergi kepada apa yang Ustaz Sata sebutkan tadi, bila kita bercerita tentang tajuk Cinta Rasul ni, dia merupakan tajuk yang evergreen lah, sentiasa dan sokmo-sokmo sebenarnya Cinta Rasul ni. Dia bukannya di bulan Rabiul Awal sahaja kan. Sebagaimana kita setiap kali kita semaya, baru ya kita semaya Isyak saat ni, kita sentiasa baca ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kita semua ni jalan yang lurus, iaitu siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan yang engkau beri nikmat, itu jalan para nabi. Jadi sebabnya bila kita bercerita tentang Nabi SAW ini bukan semata-mata di bulan Rabiul Awal, tapi mengambil semangat bulan ini, mudah-mudahan dia boleh jadi booster lah, pencetus semangat lagi supaya setiap masa dan setiap ketika tu kita dengan Nabi SAW ini rasa dekat dan rasa kita nak mencontohi sama apa yang ditunjukkan oleh Nabi SAW. Sebagaimana yang Ustaz Sata tanya tadi berkenaan dengan kelebihan Nabi SAW. Jadi bercerita tentang kelebihan Nabi ni, Ambo sendiri rasa kalau nak diceritakan terlalu banyak. Lautan mutiara lah kalau ustaz-ustaz depan Ambo ni mengkaji dan telah kita semua tahu tentang kelebihan Nabi SAW. Cumanya kata kalau kita nak sebut suasa tu, kata patah lidah kita nak sebut terlalu banyak. Cuma Ambo nak ambil berkenaan dengan kelebihan Nabi SAW ni dalam satu hadis yang dibacakan, yang diriwayatkan oleh Muslim daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi SAW bersabda, "Fuddiltu 'alal anbiya'i bisittin, u'titu jawami'il kalim, wa nusirtu birra'd, wa uhillat liyal ghanaim, wa ju'ilat liyal ard tahuran wa masjida, wa ursilati ilal khalqi kaffah, wa khutima bi an-nabiyyun." Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fuddiltu 'alal anbiya'i bisittin." Aku ini diberikan
kelebihan atas para nabi yang lain dengan 6 perkara, nekara. Okey. Mungkin kita nak bicara sesuatu tak adalah mungkin yang pertama u'titu. U'titu aku diberikan jawami'ul kalim. Apa jawami'ul kalim tu? Satu kemampuan Nabi ni berbicara dengan singkat tapi padat. Jawami'ul kalim. Nabi sebut benda yang ringkas tapi padat. Kalau sebagaimana kita biasa dengar hadis Nabi SAW, banyak hadis Nabi, innamal a'malu binniyat, setiap amalan itu dengan niat. Nabi sebut ringkas tapi sebenarnya merangkumi banyak perkara. Man la yarham la yurham, sesiapa yang tidak mengasihi tidak akan dikasihi. Hingga dikatakan dalam hadis man la yarham la yurham tu berpuluh-puluh perbahasan pula dikaitkan dengan satu hadis itu. Berkaitan dengan hadis tu dikeluarkan banyak pula teori dalam psikologi dan sebagainya. Itu nak ayatnya kata-kata Nabi tu jawami'ul kalim, ringkas tapi padat. Tu hebatnya, istimewanya, lebihnya Nabi SAW. Dia bercerita tentang satu benda tapi benda tu walaupun ringkas tapi sangat-sangat luas dia punya maksud dia. Jadi kalau kita nak cerita tentang kelebihan lain itu, sebagaimana yang kita dengar tadi, wa nusirtu birra'd, dan aku ini diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan menimbulkan rasa takut di hati musuh-musuh, di hati musuh. Sebagaimana yang kita tahu banyak peristiwa lah. Kalau kita ambil contoh peperangan Khaybar. Peperangan Khaybar, Nabi nak berperang dengan berapa orang Yahudi? Kalau tak silap, 20,000 tentera Yahudi. Dan tentera Nabi masa tu berjumlah berapa dah? 1,400. 1,400 orang tentera Nabi berdepan dengan 20,000 tentera Yahudi. Tapi walaupun dengan 15 kali ganda, kita fikir dengan 15 kali ganda tentera kufar, tentera Yahudi ni, Allah dah datangkan rasa takut tu sebelum tentera Nabi sampai lagi di tempat Khaybar itu. Dan panjanglah cerita tu. Nak ayatnya Nabi ni diberi kelebihan, dikurniakan rasa takut musuh dia tu. Bila nak berdepan dengan Nabi SAW. Dan yang lain tu, kalau kita nak cerita lagi, wa uhillat liyal ghanaim, dihalalkan bagiku adalah ghanimah. Ghanimah ni harta rampasan perang. Kalau syariat Nabi-Nabi terdahulu bila mana berlaku peperangan, ghanimah itu kira tidak boleh diambil lah. Tapi dalam syariat Nabi SAW diberikan kelebihan bahawa Nabi boleh ambil harta rampasan perang itu. Mungkin ustaz-ustaz boleh huraikan lebih lagi lah tentang benda tu. Cuma ayatnya begitu kelebihan diberi oleh Nabi oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi SAW. Jadi mungkinlah hamba rasa kalau hamba berhenti untuk 3 tu dulu. Jadi secara kasar lah. Kalau hamba tu hamba tambah lagi. Boleh Ustaz Sultan? Okey, comel. Okey, kita pergi slow. Kita pergi slow dah. Bermakna kelebihan yang diberikan ni ada tujuannya. Allah bagi kelebihan kepada Nabi kita. Yang pertama tadi jawami'ul kalim. Maksudnya dia bagi satu fasihnya lidah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu dia kata cakap dengan padat dan tepat. Dengan hanya sepatah dua patah tapi boleh memberi maksud yang begitu sempurna lah. Maknanya mencakupi segala-galanya. Macam tadi saya kata man la yarham la yurham. Siapa yang tak reti nak hormat kat orang, dia tidak akan dihormati. Perkataan yurham, rahmat tu pun telah memberikan makna yang begitu panjang lebar. Dalam siri yang sebelum ni, Ustaz Rosli, saya ingat Ustaz Rosli dia menceritakan tentang rahmat tu saja. Ada name lah.
Baru sore pandangan daripada sore ulama, dia kata Masya rahmat tu, perkataan rahimah, rahmah tu ada 16 makna. Nah, dan tu baru sore pandangan, satu pandangan. Maknanya kalau cari pandangan-pandangan lain maknanya berpuluh-puluh. Jadi dengan 3 patah perkataan, 4 patah perkataan, man la yarham la yurham. 5 perkataan je. Man la yarham la yurham. Nah, lepas tu yarham tu tukar baris. So yarham, so lagi yurham. Kalau kita padan dengan hak tu yang benarnya. Lepas tu so lagi ada gambar tadi, innamal a'malu binniyat. Tu pun 2-3 patah perkataan. Tetapi menjadi satu sumber kepada hukum, menjadi hukum yang asas dalam segala ibadat. 2-3 patah perkataan. Tetapi ianya memberi kesan yang begitu mendalam dan yang begitu luas dalam bab ibadat menjadi asas. Niat menjadi asas. Silap niat punuh jana habis. Silap niat je punuh. Nak mai sahur niat mai asar. Tak jadi lalu. Maknanya itulah kelebihan, keistimewaan yang diberikan oleh Allah kepada Nabi kita. Tujuannya apa? Supaya orang tak boleh nak think. Kalau think juga Nabi ni makna kata sajalah. Saja kata, saja cari nak. Maknanya dengan tidak ada hujah untuk nak think Nabi. Dan bila tak ada hujah untuk kita nak think, nak komplain Nabi, bermakna Islam ini ialah satu agama yang begitu sempurna yang tidak boleh nak di-think oleh manusia. Mana sempurnanya, sesempurna-sempurnanya. Kita mengucapkan selamat datang kepada ahlan wa sahlan kepada Ustaz Zamri. Bermolek lah. Ahlan bikum. Ahlan bik. Barakallahu fiik. Allah barik fiikum. Okey. Kita Ustaz Zamri, kita tengah berbincang, kita start buka panggung hari ni dengan kita nak bincang satu Sir Fikri tadi dia bagi satu kelebihan Nabi berbanding dengan kita ni, iaitu fasihnya percakapan Nabi. Jabi ni jawami'ul kalim, jawami'ul kalim. Maknanya kecil sepatah memberi makna yang begitu besar. Jadi Ustaz, okey, kita nak pergi terus ke Ustaz Zamri ni, boleh? Ana orang lewat kena kecek lewat lah. Kecek lewat sikit. Kecek lewat sikit lah. Dia lagu tu lah. Beres. Kita ni tahu cerita dah. Masuk-masuk dapur tahu cerita gapo tak boleh juga ni. Boleh. Kali gitu kita nak minta Ustaz Yusri sikit. Ustaz Yusri dalam masa 2 minit, Ustaz Yusri kalau nak bagi ulasan kepada apa yang diceritakan oleh Sir Fikri tadi. Silakan Ustaz Yusri. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada sahabat Ustaz Sattam yang dihormati, yang dikasihin, itu Ustaz Zamri dan Abidin, sahabat dan sahabat Fikri, begitu juga Ustaz Amir, dan insyaAllah kejap lagi kita akan bersama lagi seorang lagi Ustaz Bahaki, insyaAllah. Jadi alhamdulillah kita pada malam ni dapat lagi kita meneruskan iaitu majlis ilmu kita melalui wakaf ilmi ni, dan kita masih lagi membincangkan tentang kelebihan ataupun kemuliaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memang tepatlah cerita Nabi ni dia tak habis, dan memang tidak akan habis. Bahkan dia akan menjadi satu suntikan semangat dan suatu kekuatan kepada kita umatnya. Jadi sebagaimana yang disebut kita pada malam ini, tajuknya ringkas ya, tapi padat insya-Allah. Cinta Rasul. Jadi macam-macam ragam, macam-macam cara diadakan dalam meraihkan tentang penghayatan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Pokok asalnya iaitu untuk meneguhkan syariat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Nabi kita ni diutus oleh Allah Taala untuk memberikan suatu gambaran yang jelas untuk mendapat keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi artinya bila kita mengikuti dan kita melengkapkan diri dengan mendekatkan kepada cara Nabi. Cara Nabi
aturan Nabi seumpama disebut oleh Sefikri Sani, ringkas namun padat, namun jelas. Ada satu lagi hadis Nabi SAW sebut, yassiru wala tu'assiru. Ada. Ya. Yassiru wala tu'assiru. Memudahkan, tidak menyusahkan. Permudahkan. Jangan Permudahkan. menyusahkan. Ini juga benda yang kata jawami'ul kalim. Nabi suruh kita ni mudah. Mudah apa? Mudah dalam kita menyampai, mudah dalam kita membantu, mudah dalam kita menyantuni, mudah dalam kita bersedia. Poin yang mau nak bawanya iaitu mudah kita untuk berhati dan membuat kebajikan. Ya. Jadi nak buat kebajikan ni dia tidak ada benda susah. Nak buat asal ke agama yang ditunjuk oleh baginda Rasulullah SAW, tidak ada yang susah. Walaupun ada cabaran, ada rintangan, ada halangan, tapi dia akan memberi natijah yang baik. Jadi itu Nabi ajar kepada kita. Maknanya tidak ada sebab kita nak kata benda hak baik tak boleh buat. Contohnya kalau orang nak pergi umrah. Walaupun umrah ni susah, walaupun umrah ni payah, haji lagi payah. Tak? Tapi kita kena yakin bahawa dalam agama tidak ada yang susah. Bahkan ada satu disebut dinun yusrun. Ad-dinu yusrun. Ad-dinu yusrun. Ad-dinu yusrun. Agama itu mudah. Dan ada lagi Nabi sebut ad-dinu nasihah. Agama ni adalah panduan. Agama adalah nasihat. Maknanya kata-kata yang ringkas namun yang beri arti, penghayatan dan perkara yang mudah kepada kita, khasnya penganut dan pengikut ataupun umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu sikit kongsi kepada sahabat-sahabat sekalian. Wallahu a'lam. Ya, terima kasih kepada Ustaz Yusri. Ada soalan daripada penonton kita ni, Abu Irfan. Dia tanya, dia kata lagu mana pandangan ahli-ahli panel, dia kata tentang wirid-wirid yang dibaca oleh orang kita ni, sedangkan ianya tidak waris daripada Nabi ataupun tidak waris daripada Nabi. Jadi lepas soalan ni kita akan tinggalkan dulu, kita akan letak tepi dulu, dan kita akan dapat respon daripada sahabat-sahabat kita dalam masa buah-buah ni. Mungkin akan kita masukkan soalan ni. Sebab kita dalam wakaf ilmi ni kita tidak nak cari hukum. Kita tidak nak koyak kata ni haram ni, tidak nak buat gitu. Cuma kita nak respon lepas ni, insya-Allah panel-panel kita akan respon tentang wirid-wirid. Betul. Saya nak ambil seminit pasal gerai juga ni. Nak ambil seminit. Banyak kita dalam bulan Maulud ni banyak mengambil selawat-selawat yang tidak waris daripada Nabi. Dan bahkan hanya ambil syair-syair Arab sahaja yang direka oleh penyair-penyair, lalu kita jadikan wirid. Baca lepas maya ke apa semua, tu menjadi satu yang tidak berapa tepat lah. Kita tidak kata tak boleh, tapi dia tidak tepat. Mana yang tepat, sebab yang tepatnya ada, iaitu selawat yang diajar oleh Nabi itu ada. Kita duk ambil ya hanana. Hak tu hanya sebagai nyanyian gitu. Jadi patut-patut nyanyi oleh masjid. Sangat yang benda yang tidak ni sangatlah. Betul lah seni katanya tu comel. Tetapi dia tu bukanlah selawat, bukan apa, dia hanya pujian Nabi dalam bentuk syair. Kalau kita balik ke Melayu kita terjemah ke Melayu kat hanya macam lagu-lagu gitu jelah. Cuma kita istilahkan sebagai nasyid. Nasyid ni dia tak boleh fadilat gapo kita nasyid lepas mayat. Tak jadi. Dia mestilah nak wirid-wirid yang kita baca lepas solat, kalau untuk menjadikan ianya ibadat, maka dia perlu waris daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu sebagai sikit respon lah. Jadi kita pergi kepada Ustaz Zamri lah. Ramai nak dengar dia ni sebenarnya. Nak dengar Ustaz Zamri ni. Jadi Ustaz Zamri boleh buat gapo sikit kalau kita cerita tentang cinta Rasul ni. Gapo yang Ustaz Zamri nak cerita lah. Sebagai kata sebut cinta Rasul ni,
gapo dalam kepala Ustaz Samri? Silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nusalli wa nusallimu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Ustaz Fattah dengan seluruh ahli panel yang kita Sattar bukan Fattah pula dah tertukar. Ana baru tahu kata Ustaz Sattar ni abang pada Zaid ya. Ya. Zaid. Masya-Allah. Zaid tu adik saya. Masya-Allah. Kenal sangat lah. Kenal benar lah. Okey, alhamdulillah. Sama-sama motivator bebas. Ya. Jadi alhamdulillah lah tambah silaturahim dan ukhuwah kita Ustaz Sattar insya-Allah. Jadi rakan-rakan panel lain telah berbicara dan insya-Allah selepas ni kita berkemah lagi ni Ustaz Baihaqi kita baru masuk tu tak? Ahlan wa sahlan Ustaz Baihaqi. Ahlan bikum, ahlan wa sahlan. Insya-Allah. Jadi gini, pasal cinta Rasul ni kalau kita sebut pasal hubbur Rasul, cinta Rasul ni, cinta tu dia terjemuh melalui sikap kita. Sikap kita. Contohlah seorang yang hubbul kutub maknanya. Cintakan kutub kitab-kitab dah. Kata orang ulat buku. Gapo dia kita nampak kalau orang kata dia tu ulat buku, maknanya dia cinta pada buku. Dan dia baca kan? Ya tak? Dia tak cakap orang keliling dah. Tak khabar ingat dah maknanya. Tak khabar ingat. Tak khabar ingat. Begitu juga kita dululah. Saja saya tak saya sebut ni awal-awal ni. Kita semua ni pernah bercinta. Pernah bercinta, sama ada cinta selepas kahwin ke ataupun sebelum kahwin, pernah bercinta. Kalau tak bercinta, maka tak jadilah rumah tangga kita adalah ni tu tak? Jadi apabila kita ambillah contoh orang bercinta sebelum kahwin. Cuba kalau kita kata huduh kasih demo ni. Dah. Bergocok kat lah tak? Ya. Sebab dia bukan apa tau, dia sudah menghayati dah. Dia sudah menghayati, dia sudah meresapi ke dalam diri dia dah. Jadi begitu jugalah bila kita sebut cinta Rasul, sejauh mana kata-kata itu, cinta Rasul itu dah masuk dalam diri kita. Jadi kalau orang kata uduh ke Rasulullah, lagu mana kita berasa? Kalau orang lukis karikatur menghina Rasulullah, lagu mana tindakan kita? Lagu mana sekurang-kurangnya pada masa tu mari ekspresi lah. Ekspresi dalaman kita tu macam mana? Nak marah, gerainya gapo, kita pun terus berdoa supaya Allah Ta'ala qadakkan ke atas orang yang macam ni. Itu maknanya tanda kita sudah mencintai Rasul. Tetapi kalau kita pergi sikit lagi, apabila kita mencintai isteri kita ni ataupun bekah kekasih kita lah, bekah dah lah, mula ni jadi isteri dah. Dulu jadi kasih gitu. Maka secara tak langsung juga sikap kita tu sudah diresapi dah daripada kekasih kita. Maknanya dia tak suka kita jenis pakai ragak, dia kata. Dah kalau ustaz gak, Pak ustaz lah kata dia. Maknanya ni duk pakai seluar ketat lagi, baju sikat sising, baju dah lengan pendek dia sising lagi pula. Rambut cacar pula. Dia kata ustaz klip Mesir Guano lagu ni, dia kata dah. Jadi kita pun maknanya sudah ada kesan dah. Bila dia nak lagu tu, mulalah pakai jubah. Walaupun zaman duk Mesir, mula tak ajar pakai piyuh pun nak ceritanya. Dah contohlah tu. Baik kita contoh. Tu dia. Baik kita contoh atas diri kita dah. Tu dia. Cara rahsia. Cara rahsia. Sebab kerana cinta tu maka kita tu dengan kata dia maknanya. Dah. Begitu juga dengan Rasulullah SAW. Apabila kita cinta pada Rasulullah ini, maka apa yang Rasulullah nak pada kita? Dia nak supaya kita ni menjadi seorang yang pembawa damai. Seorang yang tutur katanya lemah lembut. Wala tamshi fil ardi maraha. Contohnya dah. Jadi secara tak langsung bila kita nak bergerak, nak berjalan pun, jangan Nabi tak suka kita berjalan lagu tu. Gitu. Lepas tu Nabi juga seorang yang kuat ibadahnya, kuat kerjanya, seiring semua sekali. Jadi apabila begitu keadaannya, kita secara tak langsung kerana cinta pada Rasulullah ini,
maka kita pun bangun malam. Maka kita juga kuat berpuasa Isnin Khamis tak tinggal contohnya. Tapi dalam masa yang sama, kita bekerja juga kuat seperti mana Rasulullah SAW bekerja kuat. Jadi itulah secara sepintas lalunya untuk mukaddimah. Apabila sebut cinta Rasul itu, dia ada kesan dalam diri kita. Dia ada membawa suatu kesan tu positif pastinya, tidak ada yang negatif. Jadi kalau kita tak ada lagi kesan positif itu dalam diri kita, maka itu hanyalah kata-kata omong-omongan kosong sahaja mengatakan kita ni cinta Rasul sedangkan tidak. Jadi Amo nak sentuh sikitlah kebetulan pasal wirid lepas solat tu dah. Wirid lepas solat ni. Sebenarnya tidak ada hadis yang menyebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lepas pada bagi salam dia sebut begini. A katakan. Lepas tu sebut B pula, C. Tak ada hadis susunan lagu tu. Tapi banyak hadis yang menyebut bahawa Rasulullah SAW ini selepas solat baca goni. Jadi ini memberi panduan kepada kita. Zikirlah, berwiridlah. Berwiridlah. Aturan itu tak kira lah. Aturan tu sama ada nak start daripada katalah wa qulil hamdulillahillazi lam yattakhidh waladha contohnya, ataupun nak terus dengan astagfirullah terus ke. Yang penting benda tu disebut oleh Rasulullah SAW lepas sembahyang, lepas solat. Jadi kalau Nabi tak sebut dan sebagainya itu, kalau ia masih lagi dalam konteks doa, ayat-ayat Quran dan juga hadis-hadis Nabi yang lain, dia juga tidak memberi masalah untuk kita beramal. Jadi sebab itulah kita pada hari ni hak abang duk nampaknya wayak cinta Rasul tapi baloh pasal Rasulullah ni hak benda Rasulullah tak suka. Ada apa nak baloh pasal Rasulullah SAW nya? Sedangkan Rasulullah suruh kita berbaik-baik. Jadi sebab gini kuliah maghrib saya ni ada orang tanya soalan yang sama. Tu dia. Jadi kita pun ulah lalulah senang cerita. Tak suruh baloh kata. Ni baloh Rasulullah tak baca akhirnya Bui Saleh pakai tak kata gapo, pakai senyap. Adakah Rasulullah SAW ini selepas dia bagi salam dia senyap tak kata gapo? Tak ada. Mesti dia sebut sesuatu. Mesti dia sebut sesuatu. Salah seorang guru saya yang mengulas berkenaan begini, kata dia, Imam An-Nawawi meninggalkan kitab azkar yang ada dalam kitab azkar itu 8,000 doa lebih. 8,000 doa lebih. Adakah Imam Nawawi ni hanya menulis dan menyusun saja dan dia tidak beramal dengan doa-doa itu? Mustahil, ya. Sebab mereka ini adalah orang yang beramal, ya, berkata dengan apa yang diamalkannya. Jadi sebab itulah dalam hal zikir selepas solat ni tak sudut baloh lah, minta maaf lah, tolonglah. Ya, tak ada masa dah kita nak baloh sebenarnya ni. Kita nak beramal. Itu yang pentingnya. Jadi bacalah apa-apa zikir sekalipun, insya-Allah, ya, asalkan zikir itu tak lari daripada ayat-ayat Al-Quran yang paling afdal, dan juga hadis-hadis Nabi, dan susunan itu terpulang pada saya terbuka benda tu. Jadi kalau balah itu sudah lari pada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang paling besar yang patut kita elakkan, ya. Wallahu a'lam. Ya, terima kasih Ustaz Zamri. Sedikit kata sebagai pembuka cerita tentang cinta. Melayu pun kata tak kenal maka tak cinta. Nak cinta kan kalau kita tak Nabi pun kita tak kenal perangai dia, tak tahu gapo yang dia bawa, bermakna macam mana kita nak cintakan kepada Nabi. Dan cinta kepada Nabi ni mesti dijelmakan. Kalau cinta kepada isteri pun kita dah jelmakan dalam bentuk tingkah laku. Cintakan kepada anak-anak pun kita jelmakan dalam bentuk tingkah laku. Tak kira cinta Nabi ni duk mulut, ya. Puji, royak kehebatan Nabi, royak kata ni. Tetapi tidak dijelmakan dalam diri kita sendiri, sebagaimana yang disebut oleh sahabat kita ni. Dia kata, dia bawa satu hadis tu, la yu'minu ahadukum hatta an akuna ahabba ilayya. Itu dah hadis tu, saya tak nampak kecil sangat nak baca. Maknanya tidak beriman seorang itu sehingga aku ni tidak dijadikan kekasih. Maknanya gitulah.
tidak jadi kekasih. Maknanya lebih kasih kaum lain daripada kasih pada aku, maka imannya tidak sempurna. Ada secara ringkasnya. Jadi itu lagu tu. Maknanya bila sebut iman, dia melibatkan iman. Cinta Rasul ni melibatkan iman. Bukan setakat cinta Rasul ni gitu-gitu ada. Bila kita sebut cintakan Rasul, melibatkan kesempurnaan iman. Maknanya kita boleh ukur sejauh mana kita sayang ke Nabi, sejauh itulah iman kita. Maknanya dia boleh menyempurnakan iman kita. Jadi sebelum kita pergi kepada selamat datang kepada Ustaz Baihaqi, jadi dia ni kuning semua, kuning. Belakang kuning semua. Tu mata dia tempat dulu. Pasal dia tempat tu lah. Okey, tapi tak apa. Kuning tu dia menyelam, oleh orang kata menyelam, menarik perhatian. Kalau kita tengok pada belah tepi ni, Ustaz tak? Ni belah-belah tepi ni kan tak? Warna kuning tu paling menyelah ni. Warna kuning tu paling menyelah lah. Jadi dia memang gitulah. Pasal kuning tu ada dalam Quran kok. Safra ufaqi'un launuha. Cerita pasal lembu tu dia. Lembu kan. Surah Al-Baqarah mana nak bila Bani Israel tanya lembu lagu mana, lembu safra lembu kuning. Okay. Kita nak pergi sebelum Ustaz ni, kita nak dengar suara Ustaz Amir sikit. Ustaz Amir. Mana gambar tak ada dia? Ya. Ada Ustaz Amir dia. Ustaz Amir beri sepatah Ustaz Amir dalam masa 2 minit. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz dan tetamu kita dalam wakaf ilmi pada malam ni. Bila bercakap tentang cinta Rasul ni, yang saya nampak lah, pertama sekali kalau kita cinta kepada Allah SWT tu, mana kita tunjukkan bukti kita cinta pada Allah dengan kita membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran dan menghayati setiap apa yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kebalik pada Nabi Muhammad SAW pula. Jadi begitulah seharusnya dan sewajarnya kita bertindak. Mana kita juga kena bagi perhatian kepada hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Jadi kita cuba menyelami hadis Rasulullah, kita cuba memahami, kita cuba hafal sebanyak yang mungkin dan kita cuba amalkan daripada sekecil-kecil daripada hadis, daripada ajaran hadis tu, daripada sekecil-kecil perkara sehinggalah kepada sebesar-besar perkara. Saya ambil contoh beginilah. Bila kita pergi masjid, saya nampak macam tak ada kelemahan di situ, ada ketidakcaknaan. Contoh, bila pergi masjid, jadi kita perhati orang yang masuk masjid itu, dia kadang-kadang dia tak kira kaki mana, dia tak kira. Dia pakai masuk tu. Ya. Jadi malam ni kita ada maulud ni, kita nak selawat. Okey. Lepas tu kita pergi masjid. Tapi hak sunnah Nabi, hak kecil itu untuk menandakan cinta kita pada Nabi itu kita tak buktikan. Jadi masuk masjid tu supaya kita masuk masjid tu supaya kita masuk tandas ya. Supaya kita masuk rumah kita. Kita tak ambil berat pun masuk kaki kiri. Dengan kaki kiri kita tak rasa bersalah. Apa ingat Tok Guru Nek Aziz dia dalam kuliah dia. Dia fikir sangat kalau kata masuk masjid ni. Sebab dia cuma nak menghayati hadis Nabi Muhammad SAW. Dia kata kalau masuk masjid kita kena kaki kanan. Kalau kata selalu kita masuk kaki kiri, kita undur balik. Ya. Undur balik kita masuk semula. Guna kaki kanan. Lepas tu kita beri salam. Ada dalam hadis-hadis tu kita bagi salam, Assalamualaikum ya Rasulullah. Ada setengah orang tu dah baca doa tu. Allah maftahli abwaab rahmatih. Terus orang itu dah bagi salam, Assalamualaikum ya Sayyidi ya Rasulullah. Kemudian Allah maftahli abwaab rahmat. Jadi kalau kita ajar sunnah Nabi yang kecil ni, kita ajar buat semua, mungkin tak ada kecil sebenarnya sunnah Nabi ni. Tak ada kecil. Kalau kita berjaya hidup ke dia, kita anggap kecil tu, tapi salah lah kita anggap kecil sebab setiap sunnah tu tak ada kecil.
Cuma orang manusia ni, orang kita ni dia remeh ke. Dia nampak orang besar, contoh ke apa, punuh orang besar. Dalam politik ke, dalam perang ke dan sebagainya. Jadi kita nak biar kita ajar, biar kita istiqamah. Bila kita istiqamah tu, mana kekurangnya telah kita dah dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita mudah-mudahan bila kita dah dekat dengan Rasulullah dengan cara sunnah-sunnah tadi yang telah dilupai oleh ramai manusia, adalah imbalan dia ni Rasulullah, walaupun kita tak nampak Rasulullah sayang kita. Jadi insya-Allah ada lagi yang kita tu daripada Rasulullah sallallahu, khususnya untuk kita dapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu di hari akhirat nanti. Kadar itulah kepada dia dalam perkongsian pada orang. Terima kasih Samir, comel. Sunnah-sunnah kita rasa kecil ni kak. Kita tak cara mana dah lakuh kaki kanan tu, kaki kiri, baca doa-doa ni rasa macam lok ke budak-budak lah. Kita suruh budak baca, kita tak baca. Ni nak makan bismillah tu. Kalau ada budak, suruh budak tolong doa. Kalau budak tak ada kak, kita pakai ngomong gitu ya. Pasal kita rasa sunnah ni bagai-bagai kecil. Sedangkan benda-benda kecil ni lah yang membantu kita boleh buat benda-benda besar tu. Kalau hak kecil-kecil kita anggap kecil-kecil ni kita tak buat, selalu harap lah nak buat hak besar ni tak boleh. Tak jadi, mana tak jadi. Okey, tu terima kasih Ustaz Amir pandangan yang orang kata biasa-biasa tapi ianya itulah sebenarnya. Okey, kita pergi kepada Ustaz Baihaqi. Ustaz Baihaqi. Nak dengar saja ni. Tak apa. Jangan dengar saja lah. Kalau dengar saja jangan jadi skor semalam Ustaz Baihaqi. Malam kau malam kemarin. Liverpool bahas MU 5-0 tu. Mana sebut MU tu? Pasal kita tahu ada sensitif sikit situ. Marah ni. Tu nak royaknya. Bila kita cinta sesuatu, ada orang kata, ada orang ni buat ngani sikit, kita marah dah. Tak, sumpah Ustaz Zamri kata tadi dah. Maknanya ada kecintaan di sana. Okey. Ustaz, kalau Ustaz boleh ceritakan tentang cinta Rasul ni. Kita sambung sikit lagi, kembali sikit lagi tentang cinta Rasul ni. Sila Ustaz. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semua ahli panel lah, Ustaz Zamri, Ustaz Isri, Ustaz Fikri, Ustaz Amir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Suara tak apa tu habis sejak setengah dah ni tak. Kuat dah ni. Tak apa ni kita buat gitu ya. Kita buat kokoh gitu ya. Pasal Ustaz Satawi pendek tengok malah nak kejap panjang. Di mana nak royak ini je. Kita buat kerja gapo-gapo ni dia ada banyak sebab lah. Okay. Ada orang buat kerja ni kerana dia buat tapi kerana dipaksa pada ataupun dia rasa dipaksa dia buat juga. Ada orang buat kerja kerana dia turutan budi. Kerana orang tu baik dia, patut dia balas balik dengan budi. Ada juga orang buat kerja ni kerana dia minat. Memang minat dia boleh hidup buat kerja tu. Dia ada orang buat kerja ni kerana cinta lah tajuk kita ni. Dia buat tu kerana dia sayang, dia suka, dia cinta kepada orang yang suruh ataupun dia cinta kepada orang yang jadi idola dia, contoh dia kan. Jadi tingkatan kerja tu memang lain-lain lah. Kerja orang yang kena paksa, kerja orang yang suruh tu terbudi, kerja orang yang buat dengan minat, kerja orang yang buat dengan cinta ni memang dia berbeza. Hak mana hak lebih comel tu sudah tentulah kita buat ataupun kita buat kerja tu kerana kita sayang pada seseorang ataupun kita sayang pada sesuatu. Lebih-lebih lagi kalau kita buat kerja, buat ibadat sayang pada Nabi, sayang pada Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita buat tu sudah tentulah sahabat baik kita. Cuma apabila kita kecek bab cinta ni, Ustaz Sata sebut tadi, orang Melayu sebut tak kenal maka tak cinta ni. Kadang-kadang kita ni kena tahu juga cinta ni dia ada dua, orang Melayu kata sebut kan. Ada cinta buta, ada cinta palsu. Mana kita ni dengan Nabi ni sebenarnya hak mana sah tak tahu.
Kita kalau tanya siapa pun, kalau tanya soalan, saya ada Nabi semua orang jawab saya belaka, kerana tak ada orang berani jawab tak saya ni. Tapi hak sebenar dalam hati dia tu kita tak tahu lagi kan. Kita sendiri pun kalau kita sebut orang tanya kita, memang saya pada Nabi, cuma tahap saya kita tu setara mana serupa ke tak hak Nabi, hak dengan hak Nabi riwayat dalam hadis hak disebut tadi, lebih saya daripada ayah kita, anak kita, bini kita. Hak tu kita sendiri boleh jawab. Dia sebab dia berasa maknanya banyak kita riwayat cinta Rasul tapi palsu. Mana palsu tu atas kita sendiri tahu. Sebab tu apabila kita bertembung dengan antara kepentingan kita dengan kepentingan hak Nabi tu, kita banyak melebihkan kepentingan kita lagi. Kita start hak kita dulu kan. Maknanya bukan kata nak dahulukan perintah agama, nak dahulukan perintah Allah Ta'ala, nak dahulukan sunnah Nabi. Wayak boleh tapi hak nak buat sebenar tu. Hak buat sebenar tu hak pembuktian kita hak Ustaz Zamri sebut tadi tu. Bukti boleh wayak belaka, cerita boleh wayak belaka, mana nak wayak boleh lah, tapi hak kita buat sengerti tu hak tu hak genuine, hak tu hakikat. Hak ni lah hak sebenarnya payah untuk kita pupuk. Boleh dan kita kena ada masa atau ambil masa. Dan cinta Nabi ni ataupun cinta Allah Subhanahu Wa Taala, dia tidak boleh cinta buta macam orang Melayu kan. Cinta buta ni ikut dia buat belaka, tak kira betul salah asal kata nama cinta buat belaka. Tak. Cinta Nabi dia kena ada maklumat, dia kena ada ilmu. Kita nak buat sesuatu sunnah Nabi ni, dia kena kita tahu betul ke dengan sunnah ataupun tidak. Maknanya tak boleh reka-reka sendiri, tak boleh buat sendiri. Tidak boleh buta dalam bab cinta kita pada Allah, cinta kita pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kena ada maklumat yang benar. Sebab tu benda ni tidak boleh direka-reka kan. Jadi abang ambil setakat tu dululah buat mukadimah. Wallahu a'lam. Bukan nyawi mukadimah ni. Okey, komen. Ya betul. Bermakna cinta ini apa ni? Cinta Ustaz Tata tu. Ya, ya. Minta sikit Ustaz Bahaki jelas sikit contoh. Sebab tadi nampak terlalu luah. Mana nak sejauh tu lah. Tak puas hati, tak puas hati. Baru je contoh tu. Kalau contoh kat mana tu maksudnya? Contoh kat mana? Cinta palsu dengan cinta buta sana. Okey. Lagu mana cinta buta ni? Maksudnya lagu mana kalau cinta buta dengan bini, dengan orang tino, kita tahu dah cinta buta ni dah. Ada ke tak cinta buta dengan Nabi ni? Dengan Nabi ni ada ke? Ustaz. Ada. Mana cinta buta ni maksudnya kita apabila kita bercinta, maksudnya kita buta daripada segala tindakan kita. Kita buat tindakan itu atas nama cinta. Tak tahulah benda tu betul ataupun salah kan. Itu makna cinta buta. Makna cinta tu dengan sebab cinta kita jadi buta dengan perbuatan kita. Dengan Nabi atau bercinta kita kepada Nabi, dia tak boleh lagu tu. Maknanya kita apabila kita cinta pada Nabi, kita kena jelas apa kita sayang pada Nabi, dan kita kena jelas gapo sebenarnya hak Nabi suruh kita. Kadang-kadang kita buat tindakan kita tu, kita rasa hak Nabi suruh sedangkan Nabi tak suruh pun. Kita rasa hak Nabi suka tapi kadang-kadang Nabi tak suka pun. Sebab tu kita sebut sama dalam Islam ni, dia tidak boleh fikir dengan kepala otak kita, tidak boleh fikir dengan akal fikiran kita semata-mata kan. Dia kena berdasarkan pada dalil, dia kena ada hujah dia. Ada satu perkataan dalam bahasa Arab, Amo ingat Tok Guna Aziz biasa ulah dulu, dia perkataan ta'assub. Ta'assuban kan. Ta'assub ni kita sedap sebut. Kita kena ta'assub hatta dengan agama kita Islam. Sebenarnya tak betul. Ta'assub ni makna kita pegang dengan satu benda dalam keadaan kita tak tahu dan kita tak jelas. Mana kita pegang betul salah. Kita pegang kemah kemi betul dah comel, tapi dalam keadaan kita tak ada hujah, dalam kita tahu betul ke salah benda tu. Hatta dengan agama kita tak boleh ta'assub. Sebab tu Islam ni dia asasnya ilmu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq kan. Mana kena ada ilmu. Kita nak pegang satu, kita kena tahu mana dalilnya, mana sebabnya, mana barulah kita tidak disebut ta'assub. Mana kita pegang dengan hujah yang jelas. Jadi apabila benda tu kita buat lagu tu, barulah kita tahu tindakan kita ni betul ataupun silap. Buat kerja atas nama Islam kena betul.
Tak boleh buat kerja buh nama Islam, lepas tu kita buat kerja tak betul. Lepas tu sandar atas nama Islam. Tak boleh lagi tu. Mana mesti jelas, mesti betul. Barulah. Pertama-tama kalau kita pemimpin, kalau kita pendakwah pula, lagilah kena betul. Orang akan jadi hujah pada, oh ni ustaz boleh buat, sedekah ustaz buat tu tak tentu lagi betul salah. Maknanya jadi ustaz ataupun orang yang bawa Islam ni dia kena betul-betul jelas. Supaya orang yang nak ikut dia pun tidak tidak ikut dengan cara hak tak betul. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Okey. Barakallah. Jelas wala. Bermaknanya Ustaz Yusri, kita ni tak boleh gapo hok kita buat ni, kita nak tok atas Islam belaka. Kawan buat ni, kawan ambil daripada kitab biru. Kawan buat ni, kawan ambil daripada kitab hijau. Main atas buah kitab saja, tak tahu betul ke salah. Pasal biar jelas. Jangan duk main kubai kok sik gitu. Mentak kok kita pakai piyah gini kak. Hok kita buat tu Islam belaka. Tak kena. Apa ustaz kan? Hamba ustaz, kamu tahulah. Kita percaya kan? Ya. Kita ucapkan selamat datang kepada sahabat hamba Ustaz Muhammad Rofani, Ustaz Rofani Sulung. Ustaz Rofani ni dia kalau tulis Melayu tak apa jadi, dia kena tulis Arab. Dia tulis Arab tu dah. Sahabat hamba pun tak reti nak baca, dia kata gapo tu dah. Okey, majmu'atun mutanawwi'atun min al-masyaa'ir al-ijabiyyah wal halat al-'atifiyyah wal 'aqliyyah qawiyyatun ta'sir. Tatarawahu hadhihi al-masyaa'ir min asma al-akhlaq al-fadila ila absat al-'adat al-yawmiyyah al-jayyidah. Kena terjemuh lah Ustaz Bahaki. Dah baca dah tu kan. Ya Allah terjemuh. Kita dibaca tadi kita terjemuh juga. Okey, nak cerita tentang apa nama ni, inilah kita kata bila kita mencintai, mana kita ikut, kita tiru belaka. Kalau Nabi buat gapo, saya ingat dulu orang-orang ada satu ajaran, satu kelompok ajaran, ada tok guru dia. Dia begitu taksub kepada tok guru dia begitu cinta kepada tok guru dia. Kita baca taksub, dia cinta, dia tidak taksub bagi dia. Dia cinta kepada tok guru dia, suka lagu mana, lagu tu lah pok dia suka. Sampai gitu sekali. Tak, tok guru dia, kalau dia tok guru dia suka dia kacik dengan pok-pok dia pun, bila dia suka dia. Ustaz Satar aja tengok orang tiru ceramah. Okey? Orang tiru orang ceramah. Dia tiru tu bukan suara saja, betul spek dia tiru lagi, cara betul. Dia tengah ceramah tu betul spek berapa kali dia tiru. Maknanya dia minat dia ni sungguh lah. Betul. Jadi tu. Kita nak pergi pula sikit lagi. Masa kita benarnya sangat ni. Sahabat tu. Ya. Kita ada sahabat kita daripada Tizan ni, daripada Sabah. Alhamdulillah. Attar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kudak Sabah hadir. Attar ni orang Sabah Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita ada Wildan Bella Amir. Kita ada cucu Tok Lumat. Cucu Tok Lumat ya. Alhamdulillah. Terima kasih. Cucu Tok Lumat ni sebelum saya tanya kepada Sir, apa nak kongsi soalan, lepas tu lepas ni dijawab oleh sama ada Ustaz Bahaki ataupun Ustaz Zamri. Soalan hamba iaitu berkenaan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang kata supaya tidak timbul syirik, cintanya cinta Allah. Lalu dibawalah kepada selain daripada Rasulullah. Tujuannya kata takut berlaku syirik. Tu soalan hamba ni. Kita minta ulah apa ni. Gana-gana soalan dia tu cinta kepada Allah saja ya. Kau gana? Cinta pada Allah Taala saja. Jadi tak boleh cinta kepada Rasul pun tak boleh. Takut jadi syirik. Tu dia mari wali, dia mari tok guru, mari tok alim dia. Ada maknanya dia tidak sapa kepada kita Rasul saja. Kan ada ke? Siapa wirid pun dia ambil wirid daripada tok guru dia, syekh dia tak ambil wirid daripada Rasulullah. Siapa gitu sekali. Berlaku. Okey. Dalam masyarakat. Okey, kita letak tepi dulu. Lepas ni kita waktu bit tengah ni. Okey, kita nak pergi kepada Ustaz Sir Fikri. Kita nak minta dia waktu bit lagi kelebihan Nabi. Tadi besarnya kelebihan Nabi ni ialah
Jawami'ul Kalim. Di samping dia cerita sebab ada hadis tadi tu, satu lagi dia boleh menerima ghanimah, satu lagi dia apa Nabi tadi tak ingat dah. Ada 3 tadi ni. Jadi minta tak ingat dah kau dia. Rasa lagi tu. Jadi kita nak minta Ustaz Fikri boleh bisa lagi. Atau 2 lagi kelebihan yang ada pada Nabi sebagai dia seorang manusia, kelebihan manusia dah. Yang tu. Okey, silakan Ustaz Fikri. Terima kasih 3 Ustaz minit. Santa. Beres insya-Allah. Ya. Terima kasih banyak Ustaz Santa selaku ni Al-Fadil, Ustaz Zamri, Ustaz Bahaki, Ustaz Amir, semua sekali. Jadi sebelum ambo sebut tu merasa tergurang ambo berlakon semua ni, ustaz-ustaz ambo berlakon ni. Jadi ambo rasa nak ayat sikit pasal rasa tadilah bila Al-Fadil Ustaz Zamri sebut pasal cinta Rasul tu. Cinta tu rasa dan isu sebenarnya pada hari inilah, adakah kita dapat benar merasakan kita ni cinta kepada Nabi SAW, dan benda tu dapat diterjemahkan melalui apa yang disebut tadi, sikap kita dah Ustaz dah. Sikap kita. Jadi bila bercerita tentang sikap ni lah isu yang paling besar lah. Saya kira pada hari ni sikap kita semua, saya sendiri kita ni, bila kita tengok sikap kita, kita boleh muhasabah kita sendiri, adakah kita ni benar-benar cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau nak cerita pasal kelebihan yang dibacakan tadi, anda rasa Ustaz Anas depan ni boleh ceritakan lebih detail lah, iaitu berkenaan dengan kelebihan Nabi yang seterusnya, wa nusirtu birra'd. Nabi ni diberi kelebihan tu diberi pertolongan oleh Allah dengan timbul rasa takut musuh dia. Timbul rasa takut musuh dia. Maksudnya Nabi ni Allah Ta'ala bagi anugerah, musuh takut tu dengan rasa guru tu bila mana Nabi tu nak berdepan dengan musuh. Jadi kalau kita nak bandingkan ni, kita ni jauh lah ayatnya. Kadang-kadang orang takut kita tu sebab orang terpaksa kan. Orang takut kita sebab kita ada jawatan dan sebagainya. Tapi macam mana kita nak mencontohi Nabi tu dengan bagaimana yang disebut tadilah, dengan kita bersikap dengan akhlak yang baik, dengan cara tersebut sebenarnya dia boleh menimbulkan rasa hormat. Ambo teringat arwah Tok Guru dulu, arwah Tok Guru Nazik dulu, ramai orang yang hormat dan bukan takut lah, orang nak hormat dia kerana orang dapat merasakan aura tu, sebab arwah Tok Guru ni dia bercakap dengan sikap dia. Dia bukan hanya bercakap tapi dia tak buat kan. Maknanya kita ni kalau kita nak ambil contoh, banyaklah pada hari ni kalau kita tak tunjukkan sikap yang baik, kita tak mampulah nak menimbulkan rasa takut guru musuh tu, jauh sekali lah. Jauh sekali kita nak menimbulkan rasa takut dan gurun itu. Semua tu hakikatnya Allah yang beri kelebihan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang rasa ambo ni nak belajar banyak lagi daripada ustaz-ustaz ambo sini ni. Setakat tu jelah daripada ambo, wallahu alam. Okey, terima kasih. Dah hidup gerung gitu. Dia yang Nabi ni. Buat kita ni tak ada aura. Tak ada aura apa dah hidup gerung. Okey. Dia betul. So kena sebut Ustaz, kena sebut. Dia kata tadi ada baru tiga lagi. Tak apa ni. Maknanya saya tertarik dengan Nabi ni, salah satu sifat dia ialah musuh gerung tengok. Orang-orang di sekeliling dia bukan musuh, menghormati dan hormatlah kita kata dah, hormat dan tinggi sikit mengangkat darjatnya. Itu kelebihan Nabi. Kelebihan ini kita boleh mungkin kalau kita berusaha kita akan dapat juga. Biar musuh rasa gerung kita. Ada boleh sebagaimana yang contoh tadi kata Tok Guru ni Aziz. Orang gerung. Orang nak buat benda tu kalau depan dia orang main gerung. Satu malu, dua gerung dengan sifat dia. Saya dulu masa saya sekolah Mahak, ada lagi ustaz saya, Mudir Mahak Muhammadi. Ada lagi dia ni. Dia ni seorang yang sikapnya tadi lah. Sikap dia tu dia tak kecek banyak. Kalau dia kecek kat jadi buah lalu. Orang kata bagi kecek tu jadi lalu. Hak dia royak tu, hak dia buat, hak dia gapo lah maksudnya gitu. Menyebabkan kita budak-budak hak tak tahu gapo pun, dia lalu rasa nak nyawa pun takut. Gerung tak kau dia takut salah. Kita takut salah. Lepas tu nyawa kata kan salah. Ni, tu senyap kakong dia lalu gitu. Berasa lega. Maknanya ada orang lagu tu.
Bapa tu bukanlah kerana Tuhan akan masuk dung gitu dalam Nabi. Tak. Dia buat masuk tadi perangai lah kapanya menyebabkan dengan sikap yang ada pada Nabi, akhlak yang ada pada Nabi tu, musuh jadi gerung, orang semua sayang. Orang yang tidak musuh ni akan sayang kepada dia. Jadi kita boleh ambil benda ni dah. Kita nak pergi sikit lagi Ustaz ni kira ngelah ni orang-orang ngabisai ni. Orang ngabisai ni minta Ustaz Zamri sikit lagi kalau nak respon ke apa hak Ustaz Yusri tanya tadi pun boleh tentang adakah kita apa ni, tapi memang ada lah sebenarnya cinta ni sehingga membawa kepada syirik tu, ataupun dia tak cinta kepada Nabi takut jadi syirik. Cinta ni hanya untuk Allah saja ke lagu mana ke? Mungkin Ustaz Ustaz nak respon sikit, Ustaz Zamri. Wallahu alam lah apa punca golongan yang bersikap demikian tu. Bersikap ialah dia cuba mencari alasan, maknanya cinta kepada Nabi takut jadi syirik, cinta hanya kepada Allah. Sedangkan kalau kita kembali kepada hujah yang mudah saja, kenapa mengucap 2 kalimah syahadah, tidak mengucap syahadah saja? Kan? Dalam masyarakat kita selalu sebut mengucap syahadah. Salah tu, sepatutnya 2 kalimah syahadah. Sebab syahadah kita yang pertama kepada Allah dan syahadah kedua kepada Rasulullah. Jadi dalam hal ini cinta kepada Rasulullah tu adalah sebahagian daripada Islam itu sendiri. Tak boleh ditinggalkan dalam perkara itu. Jadi hamba bimbang gejala-gejala seperti ini sebenarnya jelmaan semula kepada Jemaah Al-Quran Malaysia dulu, JAM dulu dah. Tak usah pakai hadis, tu dia. Nak pakai ayat Quran saja. Sedangkan ayat Quran itu dia tak dapat hurai melainkan dengan kehadiran hadis-hadis dan juga sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Jadi harapnya perkara seperti itu dapat kita basmi lah ya. Dapat kita basmi dalam masyarakat kita dan kita sedar adakah kita ini mengucap syahadah sahaja ataupun 2 kalimah syahadah. Dan sebabnya kok mana pun selalu disebut berkenaan dengan syahadata alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Gitu kan. Jadi yang rasa gitulah, harapnya benda tu tak berkembang lebih besar lah kan, sebab benda tu memang ternyata adalah perkara yang salah dan tak betul lah ya. Okey, baik, dalam cinta kepada Rasulullah ini kita dapat tengok sepanjang 40 tahun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala dengan irhas ya, dengan irhas, dengan dia tidak mukjizat hanya selepas menjadi rasul. Jadi sebelum itu adalah irhas saja dah. Cuba kita renung-renung sikitlah. Apa ya Allah Ta'ala tunggu sampai 40 tahun baru dilantik jadi rasul. Dah tentu dah Muhammad ini memang pilihan Allah. Dibelah dada ketika berusia 4 tahun. Kan tak? Lepas tu dijaga dengan irhas lagi. Ada satu benda Amba selalu sebut dalam motivasi kepada pelajar-pelajar ni. Apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masa usianya belasan tahun, itu remaja, dia ni mengembala kambing. Bila mengembala kambing dia kena keluar dari tanah haram Mekah sebab baru ada rupuk. Kalau duduk dalam tanah haram tu memang tak ada gam satu. Hanya ada pokok pokok izkir sahaja. Jadi batu. Heret batu semata-mata. Jadi heret waktu dia keluar dari tanah haram, barulah ada rumput-rumput. Jadi Amba pernah jugalah survey tempat yang mana Rasulullah memelihara kambing itu di mana? Di kawasan Ji'ranah tu. Maknanya lebih kurang situ. Situ baru tempat ada rupuk sebenarnya ya. Jadi 20 km tu jarak antara Ji'ranah dengan Mekah. Tak ada tak? Punya jauh sari-sari ni waktu bik kambing, jaga dan sebagainya. Jadi pada suatu ketika naluri anak muda seperti Nabi Muhammad juga seperti mana kita dululah kan tak? Naluri anak muda kita rasa nak terah berlaku lah. Nak terah juga. Orang kata pergi ngai sungai, kita pergi. Terah lah pula ngai di laut dalam pula. Pergi juga dah. Cuba orang ajak lah ni kan tak? Kita banyak kerja lain lagi lah. Kita nak buat contoh lah. Melainkan benda tu memang satu mata pencarian kita, minat kita lain lah tak. Ini bukan benda minat ni, benda-benda yang nak cuba-cuba ni. Jadi Nabi SAW ada benda tu, nak cuba-cuba ni.
iaitu dalam peristiwa Pesta Mekah. Jadi satu ketika pada satu tahun, pesta tu pula setahun sekali saja. Jadi Januari. Nabi Muhammad Januari lah, istilah lama. Januari. Lama dah tak dengar. Lama dah tak dengar kalimah Januari ni. Januari. Gitu. Jadi tinggallah kambing-kambing ni kepada sahabat-sahabat untuk sama-sama merah ni. Demo tu pun beri sokongan, gila Muhammad mu tak je gi. Dah. Kali ni terang lah sekali Januari Mekah lah ke mana. Ya. Tapi bila siapa je di kawasan hok kedengaran sayuk-sayuk di telinga, muzik-muzik apa ni di Januari Mekah tu, dia pun mari lali tertidur di tepi jalan tu selalu dah. Tertidur. Tertidur situ sedar-sedar dah matahari diri atas kepala dah. Januari pun habis dah pakai klik. Tak jadi. Jadi saya kata tak apa tahun depan pula. Jadi terah pula tahun kedua jadi lagu tu juga. Apa ulasan Nabi? Ulasan dia adalah aku tidak lagi mencuba untuk kali ketiga. Jadi aku nasihat kepada pelajar-pelajar kita bagi motivasi ni, kalau 2 kali Tuhan bui fail, bui gagal, bermakna itu isyarat bahawa benda tu tak molek dah tu. Undurlah. Gitu. Jadi tak usah cuba untuk kali ketiga. Tak usah cuba. Jadi itu satu petua juga tu untuk anak-anak muda kita yang suka mencuba-cuba ni tadi. Okey. Apa yang dapat kita pelajari daripada peristiwa tersebut ialah Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mengalami developing of mind, of character, perkembangan itu dia lalui. Jadi inilah rahsia kenapa Allah Taala tunggu sampai 40 tahun sebagai satu usia yang matang ya untuk memimpin satu gerakan dakwah yang amat besar yang menguasai dan merubah seluruh dunia. Jadi kalau diberi pada umur pada masa 17 tu jadi Nabi dah katalah contoh dah. Anggarannya 17 lah masa tu kali Nabinya. Jadi apa jadi? Nak cuba-cuba. Jadi pada umur 40 ni dia tak cuba-cuba dah. Dia dah ada satu kita kata apa? Ketetapan jiwa dah. Keteguhan jiwa dah ada. Dan pada masa ni kita dapat lihat di hujung-hujung sebelum dilantik menjadi Nabi tu, Nabi sudah uzlah, sudah menyendiri di di Gua Hira tu tadi. Untuk apa? Untuk dia mencari satu solusi kepada kebejatan sosial masyarakat Quraisy pada masa itu. Jadi dia pergi tu bukan nak menyendiri sebarang, dia sebenarnya nak mencari solusi masyarakat. Sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ni umur 20 sudah mengendalikan Hilful Fudul. Ya tak? Umur 20. Kita 20 tu tak ada cara tahu mana ada lagi. Hilful Fudul ini memberi kesan sampai ke hari ini dikaji oleh orang Barat. Orang Barat kaji lagi bagaimana Muhammad is a very consistent mind in peace. Dia sebut mana Muhammad ini pemikiran keamanan dia tu cukup konsisten. 20 tahun sebelum jadi Nabi dan sampai ke akhir hayat dia. Bahkan Nabi pernah sebut, jika aku dijemput untuk menyaksikan perdamaian seperti Hilful Fudul di antara dua golongan kufar, aku akan hadir. Betapa cintanya Nabi ini kepada kedamaian tu tadi. Jadi developing inilah yang kita dapat lihat Nabi sehingga betul-betul mantap, betul-betul mahu menyelesaikan masalah umat, dan pada masa ini Allah Taala tentukan tibalah masanya beliau diberi tugas sebagai rasul tu tadi. Jadi untuk itu kita pada hari ini pun setelah melalui usia sampai ke hari ini, ya, hamba sedar tak sedar setengah abad dah tahun ni setengah abad dah tahun ni. Dah. Jadi setelah setengah abad kita hidup ini, cuba kita buat revision, cuba kita buat penilaian semula terhadap diri kita, berapa banyak sunnah yang kita ikuti, berapa banyak sunnah yang sudah kita sampaikan dan kita jadikan sebagai suatu amalan bersama, dan berapa banyak juga sunnah telah kita perjuangkan. Ini satu perkara yang lahir daripada diri Tok Guru Ni Aziz. Hamba perhatilah ya. Apabila orang kata Tok Guru Ni Aziz 1 dalam 1000, hamba kata tak boleh. Tok Guru Ni Aziz 1 dalam 1,000,000, tak boleh juga. Habis tu Tok Guru Ni Aziz 1 dalam sejarah. 1 dalam sejarah. Orang yang telah diberi kuasa, ya tak? Absolute power maknanya. Ya tak? Tapi dia tidak pernah menggunakan kuasa itu untuk kepentingan peribadi, tak pernah. Buktinya banyaklah bukti ya, kalau kita sebut pada malam ni
mungkin apa ni anak-anak dia Jadi sendiri tajuk lebih lain. tahulah. Jadi tajuk Ya. lain lah pula maknanya. Ini tajuk lain. Jadi tajuk lain sungguh. Jadi untuk itu, jadi tajuk yang kita khususnya ialah kalau betul nak ikut sunnah Rasulullah SAW, macam tadilah yang Sir Fikri sebut tu, dia layak menerima ghanimah, ya tak? Dia menerima 1/5 daripada ghanimah itu adalah hak dia. Kan? Ya. Adalah hak dia. Bahkan kalau ikut kepada harta al-fai, tanah di Fadak itu hak dia berlaku. Bukan 1/5 lagi dah, hak dia berlaku. Jadi Muhammad pada masa itu dia boleh nak bertindak sesuka hati dia sebenarnya, nak buat apa pun boleh. Tuhan dah bukan sahaja peluang itu duniawi, bahkan Tuhan dah bagi kuasa dekat dia. Tuhan dah bagi kuasa. Turunnya surah Al-Fatih 4 tahun sebelum wafat. Disebut apa? Liyaghfir lakallahu ma taqaddama min zambika wa ma ta'akhkhar. Jadi Allah dah ampun, dah hapus kira apa saja kesalahan lalu dan akan datang. Itu periktirafan daripada Allah Taala sendiri. Jadi dalam keadaan itu dia boleh buat. Itu takkan Allah nak tarik balik ayat yang dia telah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak akan tarik dah. Tetapi apa yang berlaku 4 tahun selepas itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam ini lebih bersifat hamba daripada sebelumnya, sehingga akan bengkak kaki dia kerana terlalu lama berdiri untuk mengerjakan solat. Dan sahabat-sahabat tanya, ataf'alu zalika ba'da an nazala liyaghfir lakallahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar? Jawapan dia, afala akunu abdan syakura. Perlukah lagi kamu beribadah seperti itu ya Rasulullah, setelah turunnya ayat kedua surah Al-Fatih itu yang disepakati oleh ulama menandakan dia ni maksum mutlak, maka Nabi SAW jawab, salahkah aku menjadi hamba yang bersyukur? Tengok, inilah contoh yang telah Nabi SAW tunjuk kepada kita, umat dia ni, bagaimana mutu diri dia tu sendiri dan juga kedudukan dia yang tidak ada challenge dah. Itulah dia contoh yang paling baik, yang absolute, yang padu, yang patut jadi panduan hidup kita. Wallahu ta'ala a'lam. Ya, terima kasih Ustaz Zamri. Maknanya tahap Nabi ni sudah tahap dia menjadi hamba yang bersyukur. Setelah dia dah tahu bahawa segala dosa, segala kesalahan, dosa tak ada, segala kesalahannya diampunkan, maka dia masih lagi terus beribadat. Kuat ibadat dia. Beribadat dia bukan kerana lain lagi, tapi kerana dia bersyukur. Kita tak siapa lagi beribadat kita kerana syukur. Maya Zuhur tadi, kerana kita syukur kau. Maya Isyak tadi, kau kerana kita bersyukur. Tak, kerana kita rasa kalau tak maya, tak boleh. Itu sebagai kita menganggap solat, ibadat ni sebagai tanggungjawab kita lagi. Maknanya kita duduk tahap tu baru. Jadi kita kena berusaha lagi supaya setiap apa yang kita lakukan tu kerana kita bersyukur kepada Allah. Jadi payahlah royak mudah. Ya, buat payah ni. Kita ni baru boleh naik pakat sikit je, tak kenal reda. Tak kenal reda, tak tukar dah perangai. Dulu lagu lain, boleh pakat, boleh darjat dekat. Bertukar jadi orang lain dah. Berat benar kita ni. Jadi tak saya nak kecek panjang, nak minta Ustaz Baihaqi pula sikit lagi sebagai penutup lah malam ni. Letih sebenarnya, dia letih ni, tapi kita tutup juga lah. Boleh duduk sekali dengan Ustaz Zamri, segar. Segar lah ni. Okey, silakan. Bismillah. Terima kasih kali Ustaz Sata dan semualah sahabat-sahabat. Cuma anda nak sebut ada singgung sikit-sikit dah diulas tadi lah. Kita ni apabila kita sebut bab cinta kan, dia cinta ni dia nak tahu ataupun gapo sekalipun sifat-sifat yang baik ni kita tak tahu kecuali selepas daripada kita diuji lah. Allah Ta'ala sebut hasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Mana kita ni tak tahu tahap iman kita, tahap cinta kita pada Rasulullah, sehinggalah kita diuji. Uji tu baru, lepas pada tu baru rupanya tak setara mana sangat, royak saja kan. Macam Tok Guru Aziz dulu, kita boleh puji dia tu pasal dia boleh buat benda tu dalam masa dia ada peluang.
Kalau kita bodoh Malaysia kengajar saja, kita zuhud, kita gapo, peluang jadi mana ketua kajian tak kajian ada, tak kecek lah. Pasal benda tu tak tahu lagi. Dia tu diuji selama 20 tahun. Peluang. Mula-mula ni ingat masa dia berucap masa mula-mula menang dulu. Masa di pejabat PAS tu dia kata, Ambo ni harta Kelantan ataupun khazanah Kelantan ni di bawah tapak kaki Ambo. Maknanya Ambo boleh buat belakang hak Ambo nak. Cuma hak paling payah sekali Ambo nak kawati hati ni. Boleh ke dia nak jaga daripada ambil khazanah tu tidak mengikut hak sebetulnya. Dan dia telah buktikan 20 tahun dia jadi ketua kajian, dia boleh jaga amanah tu dengan baik. Maknanya terbuktilah, diuji selama tu. Kalau kita kena sepenggar, dua penggar, boleh jadi sepenggar mula-mula tak apa lagi, yang kedua berubah lalu kan. Maknanya kalau buat nak kajian saja tanpa diuji memang tak boleh. Tidak terbukti. Lepas diuji baru kita tahu lah ke mana. Dan itulah Allah Ta'ala buat semua. Dan apabila kita kecek saya pada Nabi ni, tak ada antara sahabat orang paling saya kita sebut Sayyidina Umar. Siapa dia kata siapa-siapa royak Nabi mati tu dia akan kat kepala dia. Dan memang benda tu bukan kita tak tahu. Umar pun tahu Nabi akan mati. Tapi nak royak saya je Nabi, dia tak boleh terima Nabi mati dah. Kurang-kurangnya masa tu. Dan benda tu tidak berlaku pada Tok Guru. Maknanya orang saya apabila sebut Tok Guru mati macam tak percaya kita. Mana kita sebut Tok Guru tu pasal kita tak hidup dengan dia, dengan Nabi ni kita tak ada hidup. Jadi bukti mata tu kita boleh kan. Nawayaknya kita boleh rasa lagu ni sebenarnya saya Umar pada Nabi. Siapa tak boleh terima Nabi mati pada masa tu. Kerana terlalu saya pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita pun kena buat usaha sampai ke tahap tu lah. Dan apabila disebut tadi Nabi ditolong oleh Allah Ta'ala menimbulkan kegerunan musuh ni. Benda tidak kata sebut memang tidak mari kita anugerah Allah Ta'ala tetapi gapoh Nabi buat ni gapoh Nabi jadi pada Nabi ni sebenarnya kerana bagaimana kita ulah belakang Nabi buat. Nabi dia tidak suruh orang buat saja tapi dia sendiri buat tu. Benda itulah yang menimbulkan hormat orang pada dia. Kalau setakat kita suruh orang, kita sendiri tak buat, memang orang tidak akan respect pada kita. Orang suruh pandai, dia sendiri tak buat. Mana orang akan buat alasan dengan gapoh kita rakyat. Tu guru ni anda ingat dia, ada sekali puak kita kena marah. Mana orang lain tak tahu, tapi dalam majlis banyak kali puak kita kena marah. Puak kita amal sebut tu puak wakil rakyat, bukan puak orang, bukan orang macam. Wakil rakyat kena marah untuk guru. Siapa tak kecek apa? Kisnya Tok Guru ni antara hadis yang dia beramal benar ialah hadis yang Nabi ni apabila orang bebas ataupun apabila orang komak untuk semaya, dia kalau dia duk buang orang, dia akan tinggal orang tu cokoh-cokoh macam dia tak kenal orang tu kan. Ada hadis kan. Mana orang sahabat tengok Nabi ni apabila orang bebas saja, kalau dia duk sama dengan sahabat-sahabat lain, sahabat tu kata Nabi bangun tinggal aku macam dia tak pernah kenal aku. Mana dia mengutamakan semaya. Buat kita ni pernah kena marah Tok Guru semaya ni. Orang Tok Guru duk semaya sunat. Buat kita muda di JK10 duk buang gogeng. Tok Guru sudah wisalam paling mengamuk merah. Dia kata tak dengar kau orang be. Nya jikoh tak ketek habis. Nawaya. Siapa memang sangat Allah. Siapa kali ni nak ingat lagi benda tu? Tak ada lagi orang buat, kita jumpa orang lain, ustaz lain, Tok Guru lain, tak ada lagi orang buat serupa Tok Guru kerana dia beramal dengan hadis dia ngaji dia baca, dia ajar pada gitu. Memang itulah yang menimbulkan respect orang pada dia tu. Mana dia buat ngerti. Dia kalau kecek bab jimat, kita tahu dia ni jimat elektrik, jimat belanja kajian kan. Maknanya dia royak suruh jimat, dia buat hak tutup lampu tu memang dia buat. Tapi hak anak raja tengok dia ambil air semaya. Ambil air semaya ni benda simple ya. Tapi dia royak kita Nabi ambil air semaya ni secukup. Mana tangan secukup kan. Berapa orang buat kita hak ngaji ustaz ni hak boleh ambil air semaya secukup supaya Nabi. Dan anda tengok sendiri Tok Guru ambil air semaya, dia buka paip, dia tadah, dia tutup paip. Apabila dia tadah nak masuk muka, dia tutup dulu paip tu baru dia masuk muka. Lepas tu tadah pula, buka pula paling kecil sekali. Air tu paling kecil sekali tu.
Kalau kita buka hok paling derah dah sekali. Lepas tu tak tutup sampai basuh kaki baru tutup. Lepas tu jadi beladun. Tapi Tok Guru ni dia buka sikit, dia tadah penuh tangan dia tutup paip tu, baru dia sapu muka. Lepas tu anggota-anggota lagu tu lah dia buat sampai habis. No ayatnya, itulah punca bakpo dia ni ada aura. Mana dia tidak kecek saja, dia wayak dan dia buat benda dia wayak. Dan Nabi pun antara puncanya kerana itulah. Rasulullah ni dia akan wayak dan dia buat dulu. Dan bakpo orang hormat pada Nabi ni kerana arahan ataupun ajaran Nabi ni kita sebut dia timbul daripada kesedaran dan kita tahu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajaran Islam ini dia tidak perlu pitih untuk kita bayar untuk kita buat kan. Maknanya Islam ni tak ada modal pun tak apa. Kerana Nabi ajar kita lagu terima Islam bukan dengan pitih. Mana bukan aku bayarmu masuk Islam, tidak. Aku go to kamu terima Islam, tidak. Maknanya kita terima Islam ni dengan kesedaran kita. Dan Islam ni memang boleh buat tanpa perlu pitih. Sunnah Rasulullah gapo beroyak lah. Tak perlu pitih pun kena bayar untuk kita buat. Dan hak ni hak menjaga orang. Okay, boleh. Kita orang gila ni kira pitih lah. Dia suruh gua tu pitih, suruh gua ni pitih kan. Cik Mak kata kalau orang bijak setara mana pun kalau tak ada pitih kecek bunyi macam ketuk dia dah. Tapi kalau ada orang pitih, kalau orang tak ada pitih ketuk pun bau sedap. Makna Cik Mak kata. Tapi nak royak penilaian orang Zambelon ni. Kalau ada penilaian lagu tu lah kita kena bawa balik semula sunnah Rasulullah ajaran Islam ni royak bahawa Islam tu semua orang boleh buat, semua orang boleh amal. Sunnah Nabi ni semua orang boleh buat. Tak kira dia kaya, tak kira dia miskin, ada pitih tak ada pitih, itu tak ada hal kerana Islam itu sesuai untuk semua orang dan boleh untuk diamalkan oleh semua orang. Allah. Okay, terima kasih. Dia rengeng yang sebenar Ustaz Baihaqi je royak macam rengeng tapi bila kita pikul dia berat. Jangan pikul lah, ginjil tu. Tu kalau letak tepi gitu. Nampak mudah-mudah gitu dah. Tapi sebenarnya itulah maknanya itulah tanda kita cinta kepada Rasul. Kesimpulan saya buat malam ni bahawa cinta Rasul ini bukanlah cinta buta, bukanlah cinta apa yang kata cinta yang perlu kita pupuk supaya ia menjadi cinta sejati. Cara nak pupuk kasih sayang ni dia kena latih. Dia kena latih. Kita nak suruh orang sayang kita tu satu hal. Kalau kita lah nak suruh orang sayang kita tu pun satu hal. Apa lagi kita nak sayang kat orang? Dia bukan senang, dia bukan mari sendiri gitu je. Nak sayang kat orang ni dia kena pupuk, kena pergi duduk dekat, kena tanya khabar, kena kecek sokmo, kena sebut nama dia sokmo, kena macam-macam kena buat dah. Tidak kata dia mari sendiri gitu dah. Rasa cinta ni dia tidak mari sendiri. Jadi masa kita pun nak pukul itu dah ni. Nak pukul berapa dah kita ni? 11. Nak pukul 11 dah. Nak pukul 11 dah. Jadi nampaknya kita kena berhenti sini dulu. Lepas tu kita akan panggil jemput pula mari Wakah Ilmi ni. Ustaz Zamri jangan duduk serik lah. Kena mari pula. Ustaz Baihaqi tak apa kalau dia tak mari kita InsyaAllah. kita duduk rumah dekat lah. Kita ni cuek lah, cuek. Cumik jadi lalu dah. Dan Sir Fikri dia mewakili orang muda benar. So Fikri duduk mana? Dia Sir Fikri tahu rumah mana Saya di Pasir Mah. Pasir Mah. Selum Aceh. Dalam tu. Kau mengajar mana? Pengajaran ni di Pasir Mah. Sekolah Harap Pasir Mah. Oh kalau amin. Jadi dia ni kira mewakili orang muda lah. Mereka adik-adik. Ambung muda lagi. Mereka iyalah dia muda pada dia. Ya. Muda lagi tak nak kata tua lah. Tak nak kata tua. Apa kata tua pula kan? Tak boleh. Tapi Ustaz Zamri ni Ustaz Zamri dia mengaku dia separuh habak dah. Separuh habak dia mengaku. Tapi tak tua lagi. Baru separuh. Tak tua lagi. Maksudnya kita masih gagah dah. Masih gagah, masih bersemangat belakang lagi. Saya teringat tadi tertarik sangat apa yang disebut oleh Ustaz Zamri tadi. Sunnah ini bukan setakat kita mengamalkan tapi kita kena memperjuangkan, mempertahankan. Memperjuang dan mempertahankan. Kalau setakat amal mudah lagi, tapi nak mempertahankan dan memperjuangkan tu perlu kepada gagah lah. Perlu kepada kegagahan, kekuatan, perlu kepada kekentalan
iman dan lain-lainnya. Jadi saya rasa saya nak berhenti setakat tu. Terima kasih kepada Ustaz Zamri, Ustaz Bayaki, Ustaz Fikri, Ustaz Yusri dan Ustaz Amir yang boleh bersama dengan kita. Untuk maklumatnya, Ustaz Amir dan Ustaz Yusri ni dia ni tuai wakaf ni sebenarnya. Dia lah tuai wakaf ni. Tiap-tiap 2 minggu sekali, 2 kali seminggu ni dia mesti ada punya. Saya seorang tuai wakaf duduk sini. Duduk bawah pun kita duduk. Jamu kambing lah sekali sekala. Itulah ni boleh apa ni kata benda ni boleh gentah dah ni, insya-Allah. Kita akan kumpul sebab yang terlibat dengan wakaf ilmi pun ada dekat 20 orang. Setakat ni saya cek tu ada dekat 20 orang. Kita buat sudah boleh seekor kambing lah. Seekor kambing pemodel. Allah Ta'ala insya-Allah. Okey, terima kasih banyak semua dan insya-Allah kita tutuplah pada malam ni. Aku qauli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ربنا إنا نعوذ بك من هذا الوباء ومن كل مرض وسقم وبلاء اللهم إنا نسألك يسرا ليس بعده عسر وغنى ليس بعده فقر وأمنا ليس بعده خوف وسعادة ليس بعدها شقاء اللهم إنا نعوذ بعظمتك من الأمراض والأسقام والفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن ربنا عليك توكلنا وإليك نبنا وإليك المصير